Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini betul nyambung kelas pengajian kita fiqh muyassar. Semalam telajak kan, dengan sesat jalan sampai-sampai terus ngajar fiqh muyassar, padahal kena jauh usul tafsir. Ala kulli hari ini dah alhamdulillah kita betul tajuk. Okey, kali terakhir kita bincangkan pada minggu lepas, setelah kita lama cuti dan kita masuk balik, alhamdulillah kita ambil berkenaan dengan pecahan terakhir, bahagian terakhir berkenaan dengan tajuk solat berjemaah, dan kita datang sebutkan berkenaan dengan perkara-perkara tambahan berkenaan solat jemaah yang kita kata sebenarnya tajuk-tajuk berkenaan adalah sangat penting bagi siapa menjadi imam dan yang menjadi makmum sebenarnya bila berjemaah, dan ya, banyak persoalan-persoalan kadang ditimbulkan even ketika solat berjemaah di rumah kan, bila isteri dia tegur suami itu dia kata telah bangun untuk duduk tasyahud awal pada rakaat ketiga. Jadi saya tanya, akak tegur, ditegur tak suami tu ketika mana rakaat kedua tu? Dia kata tegur dah. Buat apa? Tepuk lah. Dia kata tepuk, tapi suami tak perasan. Cuma lepas solat, bila sembang dengan suami dan sembang yang lain, dia kata bila tanya suami kata tak lah, I betul, tak silap. Okay. Dia kata apa hukum? Saya kata sebenarnya ikut majoriti. Sebab para sahabat Nabi SAW dahulu pun ketika mana bila contohnya imam kita was-was, imam kita ni dia ingat tak rakaat dia, dan kita pun rasa kita betul, dia rasa dia betul. Kalau dia kata kita jemaah kita ramai, ini simple macam Nabi buat lah kan. Nabi SAW solat 2 rakaat, kemudian Nabi bagi salam, kemudian lepas solat kan seorang lelaki tegur, dia kata, ya Rasulullah, aku suratus solat am nasita, adakah solat dipendekkan atau engkau lupa? Nabi kata solat tak dipendekkan, aku tak lupa. Waktu Nabi tanya soalan kepada sahabat yang lain, as-sahihun maqala dzul yadain, betul tak apa Dzul Yadain cakap? Bila para sahabat lain angguk baru Nabi terbangun. Basically sebab bila kita rasa kita betul kan, tak semestinya kita betul. Mungkin kita pun tersasul. Saya kata mungkin akak pun teringat barang-barang pasar nak beli, akak pun tak ingat rakaat ke berapa. Akak jangan rasa akak betul sebenarnya. Jadi bila majoriti, itu cara betul lah. Dan kalau ternyata silap dan dia telah solat 5 rakaat dan imam itu hanya perlu sujud sahwi sahaja dan ikuti oleh jemaah semua sekali, habis cerita. Kalau dia kata ternyata tak cukup rakaat, dia imam kata tak cukup lagi, dan diorang angguk bangun 1 rakaat lagi dan sujud sahwi selepas tu. Itu basic yang sangat mudah dalam kes masalah solat berjemaah. Yang banyak orang Malaysia sebenarnya saya perhatikan tidak faham tajuk ini, dan normally diorang akan ulang solat daripada zero, ulang balik dari kosong, solat semula kerana tertinggal sebahagian daripada rukun tadi. Sedangkan yang rosak 1 rakaat, 3 rakaat dari solat 4, 1 rakaat rosak, 3 lagi masih elok. Dia cuma tambah 1 saja. Tak perlu kepada batalkan solat tersebut. Tapi banyak orang tak faham tajuk ini. Ala kulli hal, alhamdulillah kita habiskan dah. Siapa rasa nak tengok balik, buka dekat YouTube, bukan YouTube, dekat Facebook Baitul Salam. Kat situ ada Baik, scroll balik. Baik, hari ni kita masuk Al-Babut Tas', bab yang ke-9. Ni baru ni pun ada controversial tajuk ni. Tajuk apa? Boleh tak jamak solat di rumah. Jadi kecoh. Sampai ke Indonesia, ke Malaysia, daripada Kelantan pergi ke mana? Seorang kawan tu kat mana? Perak ke Selangor? Seorang Selangor. Tu ulas Indonesia ulas Kelantan. Janganlah kuliah dengar okey. Jadi al-babut tas' fi solati ahli a'dzar, mengenai solat ahli a'dzar, mana orang-orang yang mempunyai keuzuran. Okey. Dikatakan sini ahlul a'dzar, orang yang punya keuzuran ni, humul marda,
wal musafirun wal khaifun alladzina la yatamakkanuna min ada'is salah ala sifatil lati yuaddiha ghairul ma'dzur. Mereka adalah orang sakit, orang musafir dan orang ketakutan yang tidak mungkin, yang tidak berupaya untuk menunaikan solat di atas sifat yang ditunaikan ia oleh orang yang tidak berkeuzuran. Maksud dia orang yang tak ada keuzuran kena solat sempurnakan. Orang ada keuzuran, dia punya solat jumlah rakaat ataupun masalah waktu akan berbeza, ataupun masalah cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan dalam keadaan tidak berdiri, duduk, baring dan sebagainya. Dia kena dua keuzuran tadi. Kalau orang sakit, dia ada masalah tadi, masalah cara pelaksanaan, kedudukan berdiri, duduk dan juga baring dan sebagainya. Sedangkan orang yang musafir atau ketakutan, dia mungkin orang musafir dia akan masalah waktu beralih kan, macam zuhur dalam asar dalam waktu zuhur, maghrib dan isyak dalam maghrib, ataupun kita kata masalah jumlah rakaat. Ini daripada 4 jadi 2. Itu yang kena faham. Sedangkan orang takut pula lagi dahsyat. Ketakutan macam dalam peperangan lagi dahsyat. Dia solat orang yang dalam peperangan, dia boleh dalam keadaan ikut keadaan berbeza. Kalau dia kata musuh berkubu, kita berkubu, dia akan follow ayat surah Al-Nisa ayat 101 103. Dia akan tengok kat situ. Tapi kalau sekiranya tengah bertempur, maka dia akan follow surah Al-Baqarah ayat 238. Sekejap, saya cek balik. Nanti kita jumpa balik ayat tersebut. Cuma saya nak refresh balik ingatan saya. Farijalan aw rukbana. Okey, Al-Baqarah ayat 238 239. 238 239, kat situ akan ada solat ketakutan. Beza dia. Dia perbezaan, so kena faham. Ini orang-orang yang ada keuzuran dalam pelaksanaan solat. Okey. Faqad khafa wasyari'u anhum, maka sungguh telah meringankan asyari' yang mensyariatkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, anhum terhadap mereka. Fa yusalluna hasba istita'atihim, lalu mereka akan solat mengikut keupayaan mereka. Ini masalah kalau dari segi masalah bentuk rupa lah, bentuk rupa hatta isyarat mata sebagainya. Qala Allah Taala, Allah Taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, tidak dia itu Allah Taala jadikan ke atas kalian dalam agama sebarang kepayahan, sebarang kesempitan. Biasanya dalam agama sebenarnya tak ada kesempitan. Cuma orang yang tak faham, tak belajar, mungkin dia akan alamak susahnya, tak tahu. Sebenarnya ada kemudahan dan juga peringanan. Hatta dulu kita belajar bab taharah pun, tayamum itu sendiri pun adalah bentuk peringanan. Tayamum bila tak ada air nak mandi, kita tak ada air nak berwuduk, tayamum tu tepuk tangan kita kepada tempat tanah berdebu, tanah debu, kemudian sapu muka dan tangan dan madai untuk kita solat. Ini peringanan juga, sama Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Ta'ala nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak menanggungkan Allah Ta'ala sesuatu jiwa kecuali keupayaannya sahaja. Mana apa dia upaya, itulah yang Allah Ta'ala tanggungkan. Tidak luar keupayaan dia. Bahkan semua orang mengejar syurga, mendapat kedudukan si Allah Ta'ala redanya berdasarkan kadar masing-masing. Kalau siapa faham ayat ni, dia tak ada pening kepala. Tak ada sebut jadi ustaz ke, baru dapat iman yang betul tak? Kan? Jadi ustaz baru dapat iman yang benar, itu salah. Okey, ustaz pun tongging-tongging enggak baik sebenarnya. Baik, Allah Taala firman di Quran surah Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah Taala sedaya upaya kalian. Maka fakullama wujidat masyaqqatu wujidat taisiru. Maka setiap kali mana didapati akan kepayahan, pasti didapati akan pemudahan. Bila ada kepayahan, masyaqqah, pasti ada pemudahan. Inna ma'al usri yusra, kan. Memang aplikasi dan Islam tentang perkara ini sangat-sangat sangat praktikal. Dia tak ada pernah memberatkan luar daripada batasan keupayaan orang tersebut. Okey. Pertama, dibincangkan ni, dia ada dua perbincangan. Pertama kita bincang tentang orang yang sakit. Alif, kaifiyatu salatil marid. Kaifiyatu salatil marid, cara solat orang yang sakit. Okey, wal maridu, orang yang sakit ni, dia kata huwallazi atallat sihhatu badanihi. Dia adalah orang yang pincang atau terganggu kesihatan badannya. Tak kira demam ke apa sebagainya lah.
Dan sawaun kana dzalika kulliyan au juz'iyan. Tak kira sama ada itu adalah keseluruhan badan dia ataupun sebahagian sahaja. Ya, sebab macam sahabat Nabi yang jumpa Nabi suruh dia minta apa nak tahu pasal solat dia bahagian satu badan dia yang kena itu dubur dia. Dia buasir. So dia tanya Nabi macam mana nak solat tu, yang Nabi bagi arahan dia kalau solat lah keadaan diri tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Walaupun bahagian badan yang kurang fungsi dengan baik hanyalah punggung je sebenarnya. So bukan semestinya orang tak boleh gerak langsung Maksudnya ada satu bahagian badan ada yang sakit dan sebagainya, maka ia menjadi sebab. Macam tangan kita ke kaki kita terseliuh ke dan sebagainya, semua sekali Okey. Dia kata wayalzimul maridu ayusalliyal maktubata qa'iman. Dia kata dan dimestikan orang yang sakit itu untuk solat yang fardu secara berdiri. Ala ayyi sifatin kana, tak kira di atas sifat apa sekalipun. Maksud dia kalau kena bersandar ke, kan kat dinding, kat tiang, sepatutnya macam tu. Walau ala hayatir raqi'i, sekalipun di atas bentuk orang yang rukuk. Liman bi zahrihi maradun, bagi siapa yang pada belakang badannya ada sakit. La istati'u an yamudda zahrahu, yang tak boleh dia meluruskan belakang badannya. Okey, ni kejap lagi saya cerita ni tapi saya lawan. Bukan nak cerita saya lawan, saya nak fahamkan. Sebab sebenarnya dalam masalah sakit ni, macam dikatakan Syekh Musaimin, Syekh bin Baz dan lain-lain ulama mutakhirin, sebenarnya dia masalah berdiri itu kita sebut kita boleh cakap pada orang untuk wajib berdiri, tapi sebenarnya bagi orang yang berdiri itu, orang yang sakit tu dia tahu dia sakit apa. Dia larat ke tidak. Sebab Nabi cakap pada sahabat berkenaan solat dalam keadaan berdiri, sahabat tersebut dia boleh sebenarnya berdiri sebab dia datang jumpa Nabi bukan merangkak. Dia datang jumpa Nabi dalam keadaan berjalan. Cuma orang buasi boleh berjalan. Yang masalah dia masalah apa? Masalah duduk. Masalah dia punya rektum belakang terkeluar. Dan sama ada kerana infection dan sebagainya, maka terkeluar. Ada seorang kawan dulu, abang lah, dia pangkat abang dekat Yaman. Dia tahu dia buangkan apa benda entah ataupun dia teran ketika buang air kuat sangat ke, terkeluar. Dia pergi hantar kat hostel Yaman letak Vaseline, tolak balik. Dia kata punyalah sakit. Kan? Kalau kat Malaysia ni apa ni dia letak Vaseline. Dia benda ni lah, wallahu alam. Tapi tuan-tuan kena ingat penyakit buasir ni sebenarnya penyakit setengah orang kata penyakit ulama. Ya, wallahu alam. Zaman dulu, pasal zaman dulu kan para ulama cakap kuat-kuat, kemudian dalam keadaan duduk sentiasa. Jadi macam Imam Syafi'i sendiri rahimahullah mati dekat dalam buasir. Sebab tu yang kata kalau geng-geng wali-wali ni kan terbang lah apa-apa ni kan, dia orang bohong. Sebab Imam Syafi'i lebih wali daripada mana-mana ulama-ulama yang sufi-sufi ni, tapi dia kena penyakit buasir. Bahkan buasir yang dia kena tu sampai kan dia naik atas kenderaan basah, merah darah, luka dekat baju dia. Cerita macam tu sekali keadaan dia ketika ketika akhir hayat beliau. Tapi itu macam kita katalah, bagi Allah Ta'ala pilih untuk dia, itu ujian dia. Pada bab lain Allah Ta'ala berikan kehebatan yang lain, tapi bab itu masalah. Sebab tu yang kita kita rasa macam pelik, macam hina penyakit, tak. Cara Allah Ta'ala berikan ujian tadi adalah cara untuk Allah Ta'ala angkat darjat seseorang. Kan? Inna izamal jaza ma'izamil balak. Kebesaran ganjaran berserta dengan kebesaran ujian. The more ujian tu kena, the more ganjaran dia. Bahkan itu sudut yang kena faham lah. Soal kulihal, contoh macam tadi lah, ni kes kita nak bincangkan. Sebab saya tengok banyak video yang kadang-kadang ada orang suruh berdiri dulu, kemudian baru duduk dan sebagainya. Dia kata mesti buat sedaya upaya. Cuma actually pasal saya dulu ada kawan-kawan yang actually tak boleh bengkok lutut. Ketika saya sekolah dulu, lutut tak boleh bengkok. So dia nak solat tu memang agak pelik sikit lah. Sebab cara dia solat tu terpaksa, yelah, orang tak ajar solat duduk. Ustaz pun tak cakap apa, diamkan je. So dia berdiri, tapi bila dia nak sujud, dia buat style akrobatik. Lepas tu bila nak antara sujud, kaki ke depan. Lepas tu sujud balik. Jadi macam, yelah, kalau ikutkan payah nak gemuk lah kalau rajin solat macam tu. Tapi ini kita nak bincangkan betul. Pasal kemudahan itu ada. Kemudahan itu ada.
Yang mana Nabi SAW apa, para sahabat apa Nabi berikan saranan untuk solat duduk dan sebagainya kepada sahabat yang sakit. Itu pun kita kena ni juga. Baik. So dia kata kat sini masalah pertama pasal kita letakkan masalah solat ni memang Nabi sebut apa qaiman. Memang dia sebut solli qaiman. Solat dalam keadaan berdiri. Solatlah dalam keadaan berdiri. So jadi orang yang sakit kalau dia boleh berdiri dia berdiri. Ya. Yeah? From the start dia kata. Tapi ada separuh orang campurkan dua kan, berdiri dan duduk. Tapi kita lihat Nabi sendiri SAW sebenarnya ketika baginda menjadi imam di akhir hayat baginda SAW, baginda duduk. Duduk. Abu Bakar berdiri sebelah Nabi. Dan orang ramai belakang Abu Bakar. Tengok Abu Bakar. Abu Bakar tengok Nabi. Sebab dia sakit, dia tak boleh bergerak macam orang biasa. Dia cuma sujud dan rukuk dia hanya tundukkan badan sahaja. Tundukkan badan saja untuk sujud dan rukuk. Sebab tu orang ramai tak boleh nampak pergerakan dia. So Abu Bakar berdiri sebelah dia, baginda SAW, tengok Nabi buat apa, dan orang ramai berpandu pada Abu Bakar. So Nabi tidak berdiri dan duduk. Saya ulang Nabi tidak berdiri dan duduk. Kalau kita baca dalam kitab-kitab furuq fiqh, ada yang suruh sampai kalau upah orang boleh untuk pegang kita berdiri pun upah. Untuk berdiri juga. Ini sebenarnya mubalarah sebenarnya, melampau. Tak ada. Duduk from the start. So masalah kita bincang sekali, duduk from the start. Bukan berdiri baru duduk. Sebab Nabi sendiri tunjukkan kepada para sahabat. Dan bila duduk pula sebenarnya duduk yang paling elok untuk orang yang solat duduk adalah bersila. Bukannya duduk impap kaki. Bukan. Wallahu alam. Tapi ni saya akan sebut nanti apa dalil dia. Okay. So dia kata macam ni. Dia kata walau ala hayatir raqi, sekalipun orang tu solat dalam keadaan rukuk macam separuh badan macam tu pun tak apa, asalkan dia tetap diri juga. Dia kata bagi sesiapa yang di belakang badan dia ada penyakit, kesakitan, la istati ayyamudda zahru, yang tak boleh dia luruskan belakang badan dia. Okey. Au mustadin lal jidar, ataupun bersandar pada dinding. Saya sebut kan. Au amudin, ataupun tiang. Au asa, atau au ala asa, atau di atas tongkat. If you have a cane, dan ini masalah applicable balik pada hadis Nabi tadi. Macam mana? Ini pendapat okey. Para ulama yang kata mesti berdiri juga, dalil dia adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, bila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, maka datangkanlah ia sedaya upaya kalian. That's the word. Yang sedangkan kita ada, saya kata kalau tak ada contoh Nabi, saya follow lah. Tapi sekarang kita ada contoh Nabi. Contoh yang Nabi sendiri buat, Nabi solat duduk from the start. Even satu riwayat yang lain, Nabi solat duduk ketika jatuh dari kuda. Sahih Muslim, Nabi jatuh kuda. Saya pernah sembang Ustaz Fasan, dan saya kata kenapa orang tak banyak bincang tajuk hadis ni. Ustaz Fasan kata sebenarnya kalau hadis ni dalam kitab Tauhid Syekh Abdul Wahab dan sebagainya, memang di Rasail Tauhid tu memang ada disebut. Sebab nak tunjuk Nabi ni manusia. Okey. Sebab kalau kita tengok Nabi jatuh kuda, melecet badan bukan seliur kaki. Nabi solat duduk. From the start. Saya ulang balik. From the start. Tak berdiri dan duduk. So, bahkan bila tu para sahabat Nabi suruh duduk. Nabi suruh duduk dan duduk. Lepas solat Nabi kata bila imam, ini awal bila imam kamu solat duduk, kamu solat duduk. Ini permulaan. Tapi kita ambil yang last hidup Nabi, Nabi duduk tapi para sahabat semua berdiri. Ini asas kena faham. Jadi basically kita ada kisah Nabi untuk kita fahami maksud. Bila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, buat sedaya upaya kamu. Sebab orang sakit. Basic dia anda sebenarnya kurangkan kesakitan dia untuk dia khusyuk. Kalau dia kena berdiri dan dalam keadaan kepayahan, duk ingat penyakit dia, kesakitan dia, awak harap dia khusyuk dalam solat? Macam mana? Itu basic pertama. Saya faham yang orang tu kata apa, bukan kena berdiri dulu ke? Yes, saya kata banyak ulama yang mengatakan sedemikian. Tapi kalau kita buka macam Ibn Amir As-San'ani, Imam Syaukani, dia bawa tak, dia kata dia from the start. Kalau orang tu sakit, sakitlah. Syekh bin Baz pun sebut macam tu. Pasal basic dia adalah orang tu sakit. Jangan sampai dia kesakitan ketika solat tadi.
Okey, dalam itu kita bincang. Okey, masalah tak boleh berdiri itu tajuk lain. Itu kita bincang. Ni sekarang ni orang tu sakit. Ini sakit. Kalau orang tak sakit, dan kita bincang tajuk lain. Yang ini bincang tajuk sakit dulu. Yep. Bawa pergi ke situ, tapi tak pegang ketika solat. Ketika nak bawa depan, ketika nak bawa keluar tu ya. Tak ada. Yang tu tadi pun solat fardu juga. Nabi solat dengan para sahabat. Yang tu kuda tu. Yang ketika bincang tu, apa Ustaz Hasan kata apa? Kebanyakan ahli sufi tak nak cerita hadis tersebut sebab diorang punya tok guru kan power. Bagi pisang makan rimau, singa makan pisang. Kan, datang binatang, kan, binatang takut. Nabi punya kuda jatuhkan Nabi. Kan, dia faham tak? Kat sini yang dia point sebenar tau, kena jaga-jaga sikit. Sebab hadis itu hadis itu datang bukan nak tunjuk dia manusianya Nabi, melecet badan. Nabi jatuh melecet badan. Nabi tak patah kaki pun. Kan soalan kita tanya, orang melecet badan, patut berdiri ke duduk? Kalau kita ikut fahaman masyarakat kita, berdirilah. Awak berdiri buat apa? Awak duduk buat apa? Tapi Nabi dah ada tunjukkan pada kita perbuatan baginda, dan kita nak lari ke mana? Kalau tak ada contoh Nabi, saya terima, saya accept. Saya terima, betul. Yang pendapat katakan berdiri dulu baru duduk dan sebagainya kan. Alasan dia kerana kena berdiri juga sedaya upaya. Soalan sekarang ni kan pasal orang yang tu sakit. Kita kan bincang masalah orang tu macam kes Abu Talha kata apa, tempat tak sempit. Itu kita bincang lain. First bincang dulu masalah orang itu sakit. Dia pasal pegang hadis tu. Hadis itu bila aku perintah kamu satu perkara, buatlah ia sedaya upaya kalian. Jadi dia pakai umum dalil yang tadi, kena buat sedaya upaya juga. Depend orang tu lah. Kalau dia tipu, tipulah. Tapi pada kita untuk kata tak boleh duduk daripada mula, Nas tak tunjuk macam tu. From the start, sahabat yang sakit tu duduk solat, bukan berdiri. Sebenarnya bagi kita tengok pakcik-pakcik, betul lah diorang kata pakcik-pakcik tu main golf lama. Ada orang boleh berdiri tapi tak boleh duduk. Kalau duduk tak boleh bangun dah. Saya dulu ada seorang ustaz, kita bagi Ustaz Ahmad Wali. Pasal actually dia memang baik, cakap pun lembut je. Dia mengajar kitab apa Mau'izatul Mukminin. Kami belajar sekolah tu, dia ajar kitab tu. Dia dah pencen sekolah, tapi dia daripada kan kami kat Batu Pelbagan Datuk, sekolah kami, dia punya rumah tak tebuk apa, entah tebuk. Dia kan orang Perak kan, dia tebuk. Dia ni lah lorong tu pergi tebuk. So jadi daripada rumah dia kayu basikal sampai ke tepi jalan besar. Lepas tu dia ikat basikal dia dekat tiang telefon. Kemudian dia naik teksi pula pergi ke sekolah tu. Cerita dia kalau dia sampai sekolah tu kan, dia turun teksi tu kan, jalan slow. Bila nak duduk tu kan, la ilaha illallah. Satu kali duduk nanti nak bangun balik lambat. Kalau dia duduk, dia tak boleh berdiri. Bila dia dah duduk kan, duduk okey. Bila kan lepas kelas kan, kejap. Tunggu je. Dia nak bangun, tunggu kejap. Terlama sikit. Bismillah. Lepas tu dia berdiri. Tak boleh jalan lagi ni. Diri tunggu. Kemudian bismillah. Awak what do you expect untuk orang macam ni? Awak suruh diri, duduk dan sebagainya atas kursi. Masalah lah. Tak boleh. Itu yang saya kata tadi, berdasar pada macam kawan kita, berdasar pada orang tu sendiri. Cuma masalah sekali kita kata jangan kita letakkan satu hukum asal, kemudian kena wajibkan last sekali. Yalah, banyak orang kata kena berdiri juga. Yang saya tengok sekarang ni kan, orang duduk berdiri, letak kursi, dia berdiri, lepas tu dia duduk. Lepas tu masalah juga, dia dah lari daripada soft. Sebab dia sepatut sebaris dengan jemaah. Bila dia berdiri, dia ke depan. Kalau dia bantai letak kursi dia sebaris dengan jemaah, kaki dia sebaris dengan jemaah, kursi dia ke belakang. Unless dia beli kursi kangkang tu. Dia beli kangkangnya tu kan. Tu boleh lah, tak apalah. Kalau tidak, masalah lah. Ada kursi tu belakang, kena jemaah belakang, ataupun kursi tu sebaris dengan jemaah, lalu dia kena ke depan. So, either ways, you are actually against pergerakan yang betul juga. Kedudukan yang salah juga, sama je. Sebab tu kita pemudahan ini untuk orang yang sakit. Kalau dia sakit, kita kan terimalah. Nak solat duduk daripada awal, ya, solat dari awal lah. Dia tak boleh khusyuk diri lama tu. Tu asas pertama. Fa illam yastati' fa qa'idan. Jika dia tak mampu maka duduk. Fa illam yastati' fa ala jamb. Maka dan jika dia tak mampu,
Tak berupaya, maka di atas tepi badan dalam keadaan mengiring. Okay, kenapa mengiring ni punca datang? Sebab kes Imran bin Husain yang datang jumpa Nabi tu, dia sebenarnya buasi. Itu adalah hadis di kaulihi SAW, sabda baginda SAW kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kan dia datang jumpa Nabi dalam keadaan buasi. So Nabi berkata kepada dia, "Shalli qa'iman," solat keadaan berdiri. Fa illam tastati', kan kau tak mampu, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', kan kau tak mampu juga, fa ala jam, dalam keadaan mengiring. Maksud dia tadi, kalau berdiri lama, berdiri itu sakit. Kalau ini sikit, bukan masalah berupaya. Berupaya dalam keadaan muka merekod-rekod buat apa? Kan ingat Allah Ta'ala, ingat punggung. Kan? So basic dia, kalau pasal kita tak boleh solat dalam keadaan didesak oleh dua najis. Nak buang air besar, air kecil, kita mesti tinggalkan soft, pergi buang air dulu. Itu dalam keadaan buang najis. Jadi sakit, awak nak macam mana? Sakit takkan hilang. Kena orang rheumatism dan sebagainya kan, yang kena bengkak tu, memang dia berjalan slow-slow, awak suruh berdiri juga. Tak tahu kesakitan kat badan dia macam mana. Gout dengan rheumatism dia sama lah, dia rheumatoid sebenarnya. Ia keselesaan. Saya sebut masalah bersila tu sebab Nabi solat dalam keadaan bersila ketika solat duduk. Sebab bersila ni sebenarnya cara paling stabil, anda tak jatuh ke depan ke belakang. Kalau anda kata anda duduk solat, duduk dalam keadaan macam tasyahud kan, iftirash ke tawarruk ke, maka berat badan anda pada paha tu lagi berat sebenarnya. Kalau orang tu berlipat kaki lagi ni, kalau tak, dilunjurlah kaki dia. Lunjurlah atas keselesaan dia, apa yang dia boleh buat. Yang orang sekarang ni duk confuse-kan sebenarnya tajuk apa tau? Tajuk kursi. Sebenarnya kalau tak ada kursi, kalau kursi tu tak ada, jemaah tu datang terus masuk soft, duduk dalam soft, tak ada siapa bising sebenarnya. Tapi kerana kursi yang dibawa jalan-jalan tu adalah benda moden yang baru, memudahkan untuk orang tersebut duduk sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tahu sebenarnya, sebelum kursi tu ada. Sebab tu saya dengar ada setengah ustaz kita kata, ini solat mazhab baru, mazhab kursi, dia kata. Betul, saya tengok video-video. Tapi benda ni saya kata realistik. Kita tengok betul-betul. Sebab fake ini untuk menangani masalah masyarakat. Kalau kita dah kata benda ni datang untuk mudahkan, tiba-tiba datang kita tekan orang tu untuk paksa dia berdiri, kan? Sedangkan dia boleh solat duduk dalam keadaan tenang. Kenapa nak halang dekat situ? Kalau orang solat duduk daripada awal, tak ada siapa bising tau sebenarnya. Tapi kerana apa? Kursi. Sebab kata kursi ni Nabi tak pernah buat. Start itulah. Walaupun kat sini tadi kita kata apa? Kalau boleh bersandar kat dinding, pakai tongkat, pakai sekian, dia kata accepted sepatutnya. Ini benda yang baru lah sebenarnya. Tajuk kursi ni baru kalau ikutkan. Pada zaman dahulu sebenarnya tak pernah jadi masalah pada asas untuk orang sebut datang-datang solat duduk. Sebab saya sebut Nabi solat duduk, kan, dibawa dalam soft, duduk daripada awal, bukannya datang berdiri baru duduk. Bukan berdiri baru duduk. Faham Saya kita follow. Okey. Baik. Dia kata fa'in ajaza an dzalika kullihi, kalau dia lemah daripada semua itu, mengiring tak boleh, ini tak boleh, shalla ala hasbi halihi, dia solat di atas keadaannya, tak melentang ke, tak kira lah. Okey. Pasal dalam Quran Karim Allah nyatakan surah At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah sedaya upaya kalian. Okey. Wala tasqutus salatu anil maridi madama aqluhu sabitan. Okey, sebelum kita masuk tu, maksudnya dia kata masalah solat tadi kan. Mana kalau dia kata orang tu dia payah juga. Apa keadaan dia selesa sebenarnya? Apa keadaan dia selesa untuk solat tadi? Itu sebenarnya yang cara paling mudah. Kan? Bukan kena berdiri dulu baru duduk sebagainya sebagai kewajipan, tak. Tapi pendapat para ulama, yes. Alasan dia kerana hadis Nabi tadi. Tapi kita ada. Yep. Ya, saya. Trauma? Beg najis. Memang selagi mana dia tidak kotorkan masjid, dia boleh solat lah bersama orang ramai. Tapi problem dia sekarang ni, kebanyakan masjid tak galakkan, takut tertumpah sebagainya. Dia benda tersebut tak timbul tajuk. Boleh.
Cuma macam biasa orang-orang macam tu kan, yang ada beg najis, air kencing ke sekian ke apa, dia kena tebuk kan. Memang keadaan tadi dia boleh solat. Tapi kalau dia nak ambil mazhab yang kita bincang itu, dia pergi dekat luar masjid, duduk dekat luar tu kan, tapi ikut imam, boleh je. Pasal takut orang nanti geli duduk dekat tepi dia. Sujud je, duduk antara sujud, air kencing tepi muka. Masalah jugalah. Kan? Tapi untuk orang yang sakit ni, bukan kita kata tak boleh datang masjid. Okey, dan kedua macam ni. Masalah yang saya lupa nak sebutkan tadi, sebenarnya kalau seseorang tu memang dia solat, dia cuba solat seperti mana yang Nabi suruhkan, ia sebenarnya adalah fisioterapi yang terbaik untuk mempercepatkan kesembuhan kalau awak jatuh motor ke kan, seliuh kaki sebagainya kan. Seriously paling lama 2 minggu. 2 minggu dah ni pengalaman. Okey. Jatuh banyak kali kan. Pengalaman serius. Even isteri saya pun terkejut kalau dia kata ni saya paksa. Saya paksa diri saya untuk solat berdiri juga. Bagi saya, tapi kalau orang tak mampu takkan dia nak paksa. Saya pribadi saya buat. Dia memang cepat. Kan kaki tak boleh lipat, memang akan dapat lipat cepat. Kalau tak memulakan bengkak kan, tak boleh lipat, lutut lari sebagainya kan. Seriously, memang antara bentuk panggil apa, latihan pemulihan yang terbaik adalah pergerakan solat. Semua sendi anda akan bergerak sebenarnya. Tapi dekat sini itu masalah pengalaman peribadi. Tapi saya tak boleh gunakan itu untuk paksa orang untuk follow juga. Kalau cakap saya betul. Kan jatuh motor sebagainya kan, lutut terlari lah sebagainya kan. Bagi masa 2 minggu je. Tapi memang saya paksa lah. Mula tu memang nak terjun dulu, sakit kan, lutut tak boleh. Tapi saya duduk juga, paksa juga. In the end, akhirnya dia akan hilang. Fisioterapi yang terbaik. Tapi ulang hukum untuk kata mesti orang buat, saya kata tak. Kita boleh paksa orang. Sebab setiap orang ada ketahanan diri yang berbeza terhadap kesakitan. Ada orang boleh tahan sakit, ada orang tak tahan sakit. Ada orang bila kena sakit, dia tak ada kepala dia sakit, tapi dia kata tak mati, jalan. Tak mati jalan. Macam saya ingat time tak pakai glove, naik motor kan. Lepas tu jatuh, tahan tangan. Lepas tu ini hilang lah tapak tangan ni. Ni pun 2 minggu juga nak baik. 2 minggu tapi cerita kelakar dia, ni saya dapat doktor pertama. Saya cerita kat mana lah. Pasal doktor. Yang kalau doktor tak betul bagi fatwa, kan, dia tak bagi rawatan yang betul, yang sengsara kita bukan dia. Dia macam, okey tak apa. Dia tak apa-apa hari ni, hari pertama kita datang, kita ulur tangan kat dia. Dia tak bersihkan. Dia tak buang, tak gunting kulit yang mati, dia biarkan. Okey, letak fusidin, cover. Saya pun macam confused jugalah, pasal saya tahu kebiasaan doktor akan bersihkan sebelum ni. Dia selamba macam tu. Yang nurse pun balut. Dia nampak biji-biji batu ada lagi dah kat tangan. Hari esok doktor lain pula. Apa saya tak bersihkan ni? Buka. Dia pun tarik. Kulit tu, ini kalau tak buang ni tak boleh baik. Dia tarik, dia siat. Tak bagi patu kasih tengah tu kan. Ambil gouache, gonyoh. Saya tahan macam tu je. Dia kata apa? Dalam kepala saya adalah tak mati. Yang mana mati? Kalau benda ni kan, habis-habis pun potong tangan lah, tapi tak mati. Faham tak? You have to know where benda tu injured dekat mana. Tu isi saya kata saya tahan sakit. Yes. Tapi masalah kita ambil fatwa orang pelik-pelik ni kan. Bagi fatwa bukan-bukan. Kalau doktor pun jahanam kita. Esok lusa kena teruk lagi. Dah tahulah. Tak, bukan. Doktor tu kalau kita pergi, saya pergi kan. Dia jumpa saya, okey, nak mensi, okey, bagi ambil. Dia tak check pun. Saya tak payah ada ulur dah dada pun kat dia. Dia nampak saya, okey, MC okey. Tak tahulah, muka saya muka MC dapat banyak mudah. Ni doktor seorang tu. Doktor lain ada jugalah tanya tentang pernafasan, nak dengar kahak ke dalam dada, tak apa juga. Ini tak ada. Sebab tu saya cakap dengan jiran saya, kalau kau pergi klinik tu, kau jangan jumpa doktor ni. Saya pesan saya siap. Kalau doktor ni diberi kepada kau, lari. Cakap-cakap tak nak doktor lain. Memang serius. Tapi tak tahulah kot dah tukar perangai. Wallahualam. Okey, tapi itu masalah Kemudian disambung, wala tasqutus salatu anil maridi madama aqluhu sabita. Dan tidak gugur solat daripada seorang yang sakit selama akal dia sabit. Akal dia ada, sedar, solat tetap wajib.
hatta kalau terpaksa kelip mata je untuk rukuk sujud. Kalau dia tak boleh bagi tahu orang, dia solat macam tu saja. Kalau dia bagi tahu orang, tolong tukar pampers saya nak solat. Cakaplah. Tak kisah. Dia masalah permulaan saja. Satu, kedua, balik pada ayat tadi. Kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak menanggungkan Allah Ta'ala satu nyawa kecuali apa dia upaya. Anything luar keupayaan dia tak ada. Sebab tu ada perbahasan berkenaan dengan masuk waktu. Waktu dah masuk ni. Kan? Katakanlah orang tu memang pampers dia kena salin daily. Dan penjaga dia akan datang pukul 12. Masuk Zuhur, biasanya dia boleh solat teruslah. Tapi sekarang ni penjaga dia pukul 1 Zuhur masuk, dia tak datang lagi. Soalan timbul adalah, adakah dia kena solat terus atau tunggu penjaga dia datang tukar pampers? Solat terus. Sebab tak tahu lagi orang tu datang ke tidak. Wajib solat telah berlaku. Ini saja diupaya. This is only yang dia mampu. Dan Allah Ta'ala akan terima. Solat macam tu je. Siap. Tak, jamak. Jamak sakit nanti kejap. Kita bincang. Betul tak? Ada jamak sakit. Nanti saya bincang. Okay. Itu ada kes lain. Kes jamak, adakah jamak sakit? Buku kita ni tulis ada. Saya kata tak ada. Baik, nanti kita bincang. Baik. Tak gugur solat daripada orang sakit selama mana akal dia sabit. Akal dia tetap ada, dia sedar, dia conscious, maka solat tetap wajib. Tak boleh gugur. Tak boleh gugur. Kalau dia tak sedar diri sebulan dan sebagainya, okay, then tak ada masalah. Ada para ulama bahaskan apa selagi mana dia tak sedar tu kan. Mana dia tak sedar tak kira. Dikira yang waktu dia sedar je. Kalau dia kata dia sedar waktu asar, maghrib Zuhur dan asar tu kira. Kalau dia tersedar waktu malam, then Zuhur asar tak, dia kira maghrib dan isyak je. Akan start wajib kat atas dia. Masih sama. Cuma masalah kalau dia boleh minta atau tidak. Sebab orang sakit ni ada yang boleh cakap kat orang saya nak ini. Ada orang dah tak cakap. Lidah dia dah kelu. Tidak boleh bercakap. So, ini benda yang patut kita belajar sekarang. Sebelum dah lumpuh dan sebagainya, na'udzubillah, baru sibuk kita nak belajar, memang tak masuk dah lah. Tapi yang kita belajar dari sekarang, kena tahu hukum. Memang orang yang mukmin ni, Muslim, mukmin, sedar kewajipan agama berjalan sekalipun dia tak boleh bergerak. Saya ingat dulu ada seorang kawan saya, dia punya bapak dia kena stroke. Lepas tu dia minta pendapat saya. Dia kata payah, dia kata tak tahu apa. Saya kata apa benda? Dia kata tak tahulah. Ayah ni macam tanya nak solat dia giling kepala. Jadi tak tahu nak buat macam ni ustaz. Saya kata dengan dia, orang yang kena stroke ni saraf dia tak betul. Mungkin dia angguk tapi jadi geling. Angguk tapi jadi geling. Kan? Dia angguk geling. Tadi kan tengok kalau cerita Tamil, gitu ya. Kan? Gini-gini, dia betul. Yes. Boleh setuju? Dia setuju. Tak betul setuju kan? Dia kata tak nak, tak boleh. Satu kali je. Kalau gitu-gitu okey. So dia nak faham ke sekarang? Dia kata bapak dia geling. Saya kata dengan dia, bapak awak ni sakit saraf. Bila saraf dia sakit, boleh jadi kebaran kalian dia nak uduk. Tapi dia tak boleh cakap. Dia bawa air, ya, pakcik tak nak uduk. Baru dia tahu bapak dia nak solat. Saya ziarah rumah sekali tu, pergi rumah dia, memang bapak dia solat sekali kita orang. Masuk dalam soft, kursi roda tu, dia terus solat. Masih lagi. Conscious dia ada, dia sedar. Walaupun tak boleh bergerak dengan laju, tak boleh menjawab kata-kata orang, tapi dia tahu dia nak solat. Itu basic yang kena faham. Selagi mana kita ada akal, selagi tu solat tetap wajib. Walaupun kita tinggal kepala je boleh gerak, atau mata je boleh gerak, maka solat tetap wajib. Solat tetap wajib. Hatta lau sallaha, sekalipun kalau dia solatkan solat berkenaan bil ima, dengan apa? Isyarat kepala. Isyarat je. Liqudratihi ala dhalika ma'an niyati, kerana keupayaan dia untuk itu berserta dengan niat. Cukup dah. Dan dia kata wa yumiul maridul musalli jalisan fi ruku' as-sujud bi ra'sihi ima'an, dan akan menundukkan badan badan seorang sakit yang solat dalam keadaan duduk, ketika rukuk dan sujud dengan kepalanya, dengan kepala dia, secara tunduk.
Wa yaj'alus sujuda akhfada minar ruku', dan dia jadikan sujud lebih rendah berbanding rukuk. Fa idza ajaza ima bi rasi aw ma bi ainihi, kalau dia tak mampu untuk tunjukkan dengan kepala dia, dia akan isyaratkan dengan matanya. Okay, basic dia sini lah. Okay. Boleh lari ni. Okay, katakanlah tak boleh je. Kena pakai wireless tahu. Okay. Okay, baik. Bismillah. Okay, boleh. Okay, yang timbul tajuk kes kerusi ni, macam saya kata tadi kan, tajuk dia adalah masalah yang orang timbulkan, boleh berdiri, duduk. Boleh duduk kan. Jadi dia kata tak sepatutnya lah orang tu terus duduk dari awal. Dia kata kena diri luar duduk. Alasan dia macam ni, macam hybrid. Hybrid lah. Saya kata hybrid sebab dia boleh faham tak? Dia gabungkan solat duduk dengan solat berdiri sebenarnya. Kalau ikutkan solat yang duduk, kalau orang tu duduk kan, dia sepatutnya duduk. Kalau dia boleh duduk dengan cara berlunjur, lunjurlah. Ni tunjuk kamera kaki ni, kata kau ajar kot. Okey. Tapi kalau dia boleh bersila, bersila. Okay, bersila lah. Pasal nanti kan duduk kat bawah pun tak nampak kaki aku. Okey. So jadi, pusing apa pasal? Okey. Ya, jangan pusing. Ya. Kursi ni pusing, ambil kursi lain. Kursi pusing. Oh, aci je? Okey. Dia pusing-pusing. Kan pening lah. Okey. Okey, baik. Tak apa, okey. Jadi bila orang tu solat duduk, sebenarnya kan posisi duduk berdasar keselesaan. Kalau dia selesa untuk lunjur, lunjur. Kalau selesa untuk duduk sekian, dia tak ada hybrid. Bila orang tu duduk, solat duduk, lepas tu dia kena sujud. Even tak ada timbul masalah kena letakkan something untuk dia sujud. Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW, ini kes waktu ketika ada orang jual kursi solat duduk tu, yang bunyi cembuayan tu kan. Tapi tak laku lah. Di antara orang memula sekali bantai saya. Pasal hadis Nabi SAW, seorang sahabat, dia tak boleh, dia solat atas katil dia, kemudian dia letak bantal untuk dia sujud. Nabi ambil campak. Kemudian dia buat sekali, Nabi ambil campak. So lepas tu Nabi kata, bila sujud ketika kamu ni, cuma jadikan rukuk dengan sujud tu rendah, lebih rendah. Mana maksud dia, kalau kita rukuk macam ni, sujud macam ni. Kan, macam Allahu Akbar kan? Betul? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya? Allahu Akbar. Tak perlu ada. Bahkan tak perlu buka pun untuk letakkan. Jadikan rendah saja. Dan Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Terus naik balik. Itu basic dia. Dia gerak. Rasa gerak kan? Okey. Kalau jadi asas dia. So kalau tak boleh juga kan, so orang tu gila ke asas pertama separuh badan, half of the body can move, dan itulah yang bergerak-gerak. Kalau tak boleh, dan kepala. So dia Allahu Akbar, dia kata Allahu Akbar kan. Lepas tu baca Al-Fatihah seterusnya, kemudian dia rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi maksud dia digunakan kepala je. Kalau tak boleh, dan mata. Mata je. Allahu Akbar. Dan dia boleh Allahu Akbar, dan Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guna mata je. Yang dia boleh buat lah. Tadi ulang balik duduk sebenarnya atas keselesaan orang itu sendiri. Yang kes khilaf timbul ni kes apa tahu? Kursi. Kalau saya duduk atas lantai sekarang, semua diam. Semua orang akan diam. Pasal memang boleh solat duduk. Sebab Nabi buat. Orang buta, sama je lah gerak mata. Dia kan mesti nampak mata dia. Dia gerak-gerak mata lah. Orang buta mimpi tak solat? Ni kena makrifat ni baru tahu. Wallahu a'lam. Tak tahu kan, kalau dia pernah tengok benda, adalah
Allah Ta'ala boleh datangkan apa mimpi sebagai pada dia, pulang. Tapi pentingnya kita kata, masalah dia boleh gerak mata, kan. Dia memang gerak-gerak kan mata dia. Kelopak mata kan, kelopak mata je. So basically ini cara yang paling sesuai. Dan bahkan bila orang tu solat duduk, dia tak dimestikan kena sujud. Sebenarnya. Yang saya tengok ada, tapi masalah sikit lah tunjuk ni. Tapi pasal benda ni berlaku. Lepas. Dia tunjuk macam ni. Okey, dah solat duduk kan. Dia dirilah. Lepas tu time dia tak ni. Lepas tu ustaz tu kata, oh ya juga ustaz. Tak apalah, tapi kena tegur, kena buat juga. Ustaz tu kata terjun. Maksudnya Allah Akbar, kemudian Allahu Akbar. Gitu. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar balik. Kan pusing dah kursi. Okey. Tak, bayangkan pada orang sakit macam mana tu. Orang yang tak sakit, yang tak sakit lutut, bolehlah buat. Kita muda ni. Kan? Kita muda ni boleh buatlah. Yang tu tak boleh. Untuk bergerak macam tu, terutama kalau berjemaah. Lagi masalah macam ustaz saya tu kan. Allah. Dia nak jalan kan. Bismillah. Apa tu yang orang dah habis rukuk dah. Baru dia bangun. Masalah juga. Jangan je nak kata macam awak tak layak untuk solat berjemaah. Salah yang tu. Tak kena juga kita macam tu. So basic dia adalah masalah orang itu solat dan menghilangkan kesakitan dia untuk membolehkan dia solat berjemaah. Kita paksa dia. Dia mampu. Jangan jadikan alasan boleh berjalan, sebab hadis-hadis yang datang sahabat tu berjalan. Bahkan hadis yang Nabi jatuh kuda tu, memang Nabi boleh berjalan. Apa tak dia tak berjalan pula? Dijatuhkan oleh kuda. So melecet badan. Sebut dah hadis tu, melecet badan sebelah kanan. So Nabi solat duduk, para sahabat solat duduk. So dan duduk kena ulang balik. Duduk tak semestinya anda kena sujud macam tu. Anda boleh sujud saja, macam tunduk badan saja. Itu sebenarnya. Itu je, dekat lutut saja. Itu masalah. Tadi tak ada disuruh macam tu, cuma kita jadikan dia rendah saja. Rendahkan badan. Macam Nabi sebutkan, rendahkan badan, Nabi kata. Itu masalah tadi kan. Kalau anda kata, kalau kita tu itu keadaan duduk. Kalau awak duduk bersila, payah lipat kaki tu. Gini kan, nak pusing kaki payah untuk sujud. Kalau saya buat ni kan pusing juga. Okey, baik. Maksudnya kalau sebenarnya memang dia susah lah. Dia apa yang mudah. Yang saya cerita budak tu yang tak boleh, okey, tak apa, tarik. Nak buat benda akrobatik sikit. Okey. Budak tu, yang kawan saya tu, dia tak boleh berikut kaki ni. So dia jalan gitu. Jadi bila dia solat, oleh kan tak ada siapa arahkan macam ni, kita Allah Akbar kan. Bila time dia solat, kan bila orang apa rukuk, okeylah. Allah. Alhamdulillah. Okey. Allahu Akbar. Macam tu Kemudian Allahu Akbar. Dah macam break dance. Sedangkan dia boleh je solat macam ni. Tak, pasal orang macam ni, kan orang kata dia boleh berdiri tak? Soalan. Boleh. Tapi movement dia dengan langgar orang kiri kanan dengan dia pusing kaki. Faham tak? Dia kaki dia tak ni. Kaki dia tak bengkok. So basically dia solat macam sepatutnya macam ni. Mana bila saya sembang dekat di Yaman kan, sembang saya tanya pada guru-guru di Yaman, dia kata patutnya budak tu solat macam ni je lah. Tapi ketika tak ada siapa bagi tahu, macam tu lah. Dia lipat habis lah. Tapi tak ada akrobatik lah. Kangen dia kuat kan. Tapi ini masalah dia. Kalau dia kata solat kan, macam ni dia, ini yang keupayaan dia. So dia Allahu Akbar macam tu je lah. Bila rukuk sujud macam tu lah dia bengkokkan badan dia. Ini yang mudah bagi orang yang sakit. Cuma basic yang problem timbul ni kes kursi. Yang dia khilaf ni sebab kursi datang. Sebab tu ada para ulama kata ini mazhab baru, mazhab kursi dan sebagainya, bla bla bla. Sambunglah tajuk. Jadi panjang lebar tajuk dia. Itu sebenar asal. Kalau ikutkan sebenar tak ada masalah pun. Kan kalau orang duduk, apa dia mampu? Datang-datang jalan tapi kaki kena peluru kat sini. Kata dia kena peluru. Ada seorang pak saudara saya tu dia kena tembak. Jadi bila dia ni tak boleh lipat kaki. So bila datang nak solat tu kan, memang dia datang jalan kaki. Itu tapi lutut ni tak boleh bengkok ni. Ada pendapat yang kata boleh. Dia kata maksud dia orang tu macam tu je. Maksud dia Allahu Akbar kan. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Dia jadikan solat dia macam tu je. Tapi masalahnya kita tak ada perbuatan itu ditunjuk oleh Nabi. Faham tak? Kalau kita ada contoh Nabi buat macam tu, kau kendiri. Sahabat tu gitu-gitu je solat dia. Dan bukan saya buat ni kan ejek saya kan ejek ini nak fahamkan kaedah tadi. Tak sepatutnya kita susahkan orang sakit tersebut. Kenapa nak susahkan dia? Kan? Jadi dia kata solat. Memang dalam kitab apa macam Iqna ada bahaskan tajuk ni. Kan dia katakan jadi orang tu solat berdirilah. Sebab dia tak mampu untuk sujud, dia kata. Sedangkan dia boleh je daripada awal terus solat, duduk dan kena pada cara Nabi ajar. Kan? Lagi simple dan dia duduk dan diam macam tu daripada dia duduk solat dalam keadaan gitu-gitu. Faham? Okey, yang mungkin ada contoh ya. Yang mungkin ada contoh yang dikatakan berdiri tu solat sunat. Malam yang Nabi pernah berdiri separuh, duduk separuh. Berdiri separuh, duduk separuh. Yang itu yang mungkin dijadikan sandaran oleh sebahagian mereka untuk tajuk masalah orang yang sakit kena follow cara macam tu. Wallahu alam. Tapi dari segi asasnya kita ada ketika Nabi sakit memang Nabi duduk terus daripada mula. Bukan Nabi campur-campur. Tahu tak ada hybrid, you know? Hybrid. Faham hybrid kan? Sebab either awak solat duduk atau berdiri. Kalau duduk, cara rukuk dan sujud dia macam tu je. Tak perlu cuma tundukkan badan, tak perlu kepada awak kena sujud macam biasa. Macam mana? Orang? Orang pregnant, yes. Terutama kalau takut dia takut turun naik terjatuh perut. Takut perut dia jatuh. Dia takut baby jatuh, kan? Perut jatuh, baby jatuh. Takut baby jatuh. Iyalah, betul. Kebimbangan tersebut dan dia mungkin tak rasakan larat dan sebagainya, tak apa. Itu cara betul lah. Tapi masalah sekarang ni timbul masalah tadi kes kursi. Orang tak terima mazhab kursi dipanggil. Walaupun sebenarnya saya ulang balik itu pemudahan untuk orang tu laksanakan solat dalam keadaan dia tidak sakit. Tidak sakit dan tidak susah untuk bangun selepas itu. Sebab ada orang dah duduk tak boleh bangun. Dah duduk kat bawah, dia tak boleh bangun. Nak bangun dia payah. Sebab tu dia mengelak untuk duduk atas lantai. Kadang-kadang kita kat rumah nak buat style Jepun kan, duduk atas lantai semua, terfikir pak mentua tak larat nak apa duduk makan kalau biasa tu terpaksa juga beli meja. Itu contoh yang kena faham Baik. Okey, dia kata jadi itu pertama. Okey, baik. Kedua, okey, tadi yang Abu Talha tanya berkenaan masalah kedudukan tempat kan. Okey, kalau dalam kapal terbang, orang dalam kapal terbang, dia tak ada tempat untuk solat. Tak ada ruang kan untuk solat. Tapi saya tengok geng-geng Arab selamba je. Tadi kan dekat pintu. Kan ruang pintu tu kan besar. Kita duduk macam ni kan. Kita duduklah diam-diam. Dia datang depan pintu tu. Betul, Allahu Akbar. Dia ada arah kita je. Dia dah check arah kiblat kan. Dia ada arah kita selamba dia solat. Geng Arab, diorang akan jaga bab berdiri tadi. Kalau boleh berdiri, diorang akan berdiri. Kalau nak solat berdiri, dia akan berdiri. Dia takkan solat duduk terus atas kerusi. Macam orang Malaysia sering buat. Kan, macam terus. Kalau anda kata ketika kapten kapal letakkan isyarat tak boleh berdiri, anda solat duduk, ya, tak ada masalah. Tapi kalau anda kata ada ruang untuk berdiri, boleh berdiri dan kena berdiri. Sebenarnya. Pasal dia beza dengan orang sakit tadi. Dan ada orang yang dalam keadaan tadi, yang takut solat tak sempurna, dia boleh saja tangguhkan solat dia sampai ke destinasi nanti. Untuk dia solat. Contoh macam orang yang menghadapi jam daripada Perlis pergi ke Selangor. Kan 16 jam. Okey, ulang balik. Okey. So jadi maksud dia takut apa, dia takut tak boleh berhenti. Kalau berhenti nanti macam kes yang akak-akak dekat highway tu kan, itu salah. Membahayakan nyawa untuk solat itu adalah salah. Dan memang kalau sodok dia lori tak ada benda pun. Yasin tak habis, tak boleh baca apa benda. Baca apa tak jadi. Sepatutnya pasal benda tu bukan cara dia. Sebab Nabi pernah tangguhkan solat kerana menggali parit menanti musuh datang. So memang boleh kita tangguhkan solat kerana uzur syar'i. Dan memang kalau dikata dalam jam tadi, uzur syar'i. Uzur yang logik. Awak tak boleh berhenti. Nak masuk NR pun tak ada tempat. Berhenti tepi jalan bahaya. Saya teruskan perjalanan. Sampailah kepada tempat awak boleh keluar ke dan sebagainya, atau sampai destinasi sekalipun, solatlah di situ. Termasuk macam kes kat terbang tadi. Kalau rasa macam payah sangat kan, tak boleh diri, dan buat tadilah tunggu sampailah.
It's better daripada orang tersebut buat dalam keadaan tak sempurna dan dia was-was tadi. Macam mana? Terus dia macam doktor lah. Dia macam doktor. Macam orang yang tunggu orang sakit pun sama. Macam doktor. Bila masuk Dewan Bedah, dia kena berdiri lama. Katakan daripada pukul 10 pagi sampai 8 malam. Dia nak bedah orang kan. Nampak macam tapi biasa berlaku 10 jam. Lepas tu gaji doktor tu mahal. Sebab dia kena berdiri lama kan. Nak bedah orang. Okey, jadi tempoh tersebut dia ketinggal apa? Zuhur, Asar, Maghrib. Masuk Isyak dah. So ketika keluar nanti dia solat dia. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Habis kita. Tak ada qada pun. Tak nama qada. Pasal dia dikira sebagai itu waktu dia. Pasal tadi tak boleh buat. Bukan jamak pun. Sebenarnya macam kes yang timbul tajuk tu, yang kata musafir tu kan. Sebenarnya bukan tajuk jamak. Awak tak solat lagi je. Itu je. Awak tangguhkan sehingga waktu berikutnya. Itu je. Bukan masalah jamak pun. Tak payah niat pun jam'an qasran tak payah. Memang qasar tak boleh. Qasar tak boleh kan. Pasal awak dah jadi orang yang mukim. Cuma adakah perlu dipanggil jamak? Jawapannya tak payah. Tak perlu. Macam tadi orang yang kata apa jam tadi kan. Dia nak jamak ke sampai kat rumah ni kan. Tadi Zuhur tak solat. Asar ni masuk Maghrib dah. Pasal kes jam. Kat Sungai Dua lah, dekat mana kan, dekat tu. Saya awak tak sampai rumah kan solat. Tak dinamakan jamak pun. Pasal kita tangguhkan solat tadi kena uzur syar'i. Yang tak boleh tangguh solat tengok drama. Kan, tengok Doraemon. Tu tak boleh lah, tu haram lah. Tu dosa lah confirm kena petik. Jadi yang ini kita bincangkan berkenaan masalah memang dibenarkan tangguh solat kerana A jaga pesakit atau B bedah pesakit. Ataupun C jaga sempadan atau D jaga trafik. Jaga perumahan. So dia orang ada hak untuk menangguhkan solat tadi. Macam kes yang jaga imam solat Masjidil Haram tu. Kan kalau dia boleh lari-lari nak solat dulu, masalah nanti imam siapa nak jaga? Datang geng teori konspirasi tikam. Siapa nak jadi Mahdi lepas tu? Faham tak? Dia faham tak? Jadi masalah bahaya. So dia kena jaga imam tadi sampai solat berikutnya kena shift. Kalau kawan tak datang lagi kena tunggulah. Hatta kalau dia tangguh solat lah. Sebab dia ada tugasan yang berbeza. Macam orang jaga sempadan macam tu juga. So dipanggil menangguhkan solat kerana keuzuran syar'i. Dia tangguh solat. Solat dia tetap 4 rakaat, tetap jumlah dia sama, cara pelaksanaan tetap berdiri, tapi dia boleh tangguhkan luar waktu. Itu je beza dia. Tak ada hormat waktu. Bahawa hormat waktu ni kes dia, hadis Nabi SAW tu, kes sahabat tersebut. Kan, yang dia 2 orang keluar. Seorang ni, sama-sama, diorang keluar sama-sama. Diorang solat dengan gunakan tayamum. Kemudian, diorang jumpa air lepas dah solat. Seorang tu ulang balik solat, wuduk dan solat. Seorang lagi tak solat balik. Nabi kata kepada yang tak ulang balik, asabtas sunnah, engkau menepati sunnah. Lepas tu kemudian Nabi kata pada seorang tu yang solat balik tu, laka ajr mithluha, engkau ada pahala seumpamanya. Maksudnya walaupun dia tersilap, tapi dia tetap mendapat pahala. Pasal tersilap, sebab dia ulang balik, sebab ini sunnah. Pasal Nabi kata alaikum bi sunnati, hendak kamu pegang sunnahku, bukan pergi pegang sunnah. Faham tak? Jadi maksud dia betul tu, tapi kes dia yang tu masalah yang dipakai. Diorang kata dia solat pakai tayamum itu ketika tak sempurna taharah, kemudian dapat sempurna taharah, solat lagi. Jadi dia kata solat ketika tak sempurna itu hormat waktu. Solat ketika sempurna, itu solat sempurna. Dia kata. Itu basic yang kena jadi dalil lah yang dipakai oleh orang. Tapi sebenarnya bukanlah semua 2 pahala itu galakkan. Sebagai contoh, orang yang baca Quran, allazi yaqra'ul Quran, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran. Dia ma'as safaratil kiramin bararah, dia bersama para malaikat yang berwajah indah, yang baik lagi mulia. Okey. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran, wa huwa alaihi syaq, dan Quran ke atas dia berat atau dia tak dia baca tegak-gagap, lahu ajrun, la ajran, untuk dia ada 2 pahala. Pahala bacaan, pahala kepayahan. Soalan, orang yang baca bersama para malaikat, di teman malaikat, dengan orang baca 2 pahala, mana lagi baik? Mestilah malaikat. Yang kata 2 pahala, lepas tu sampai bila tak nak belajar mengaji? Kenapa?
Kalau baca ngaji pandai ustaz, sedap baca, baru sama malaikat, pahala 1. Faham tak? Ni kena faham. Bila Nabi kata pada lelaki tu laka ajrun misluha tu, bukan masuk galakan. Cuma sering timbul di kalangan asatizah ni, kadang dia kata ni galakan lah ni. Tak. Itu yang hormat waktu, itulah dalil dia. Itulah dalil hadis hormat waktu. Adapun para sahabat Nabi SAW ketika mana ayat tentang tayamum turun, kisah Aisyah ranha, rantai dihilang. Diorang ketika tu solat, ketika tayamum punya ayat tak turun lagi, sallu ala hayatihim. Diorang solat macam tu je. Diorang waktu diorang solat tak ada, tanpa wuduk. Tanpa wuduk. Tayamum tak turun lagi. Air tak ada. Sampai orang marah kan, kata pada Abu Bakar, aku tengok anak kau buat apa. Kan dia sekat Rasulullah pada tempat tak ada air, dan dapat kita orang ramai tak ada air dan bukan pada tempat air. Jadi Abu Bakar pun masuk dalam kemah, tengok Aisyah tengah duduk, Rasul baring atas riba Aisyah, kepala dia, dan Abu Bakar masuk, dia tengih kepala Aisyah, engkau menyusahkan orang, gitu. Dia kata, Aisyah kata, taklah menyebabkan aku tak lari kecuali kepala Rasulullah di atas riba aku. Kalau tak aku lari. Sebab apa aku duduk, marah aku. Malam besoknya, pagi besoknya, turunlah ayat tayamum. Ketika sebelum turun ayat tayamum tu, dua orang solat macam tu je. Nabi tak suruh ulang balik. Nabi dia kata, siapa yang semalam solat tanpa wuduk tu, tak ada. Faham tak? Sebab apa? Sebab itu yang diorang mampu. La yakfurullahu nafsan illa wus'aha. Habis cerita. Nampak kan? Jelas kan? Okey, baik. Ni kalau masuk ni tak boleh berhenti pula. Terus masuk lah. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Tapi nanti kalau masuk bab solat musafir ni kan, ini apa, solat ahlu azhar juga, solatul musafir. Solat musafir. Ini dibincang tajuk lain pula. Kalau bincang ni kan tak boleh berhenti. Kan 12 kan balik kan. Baik. Selepas besok ada hal. Okey. Ada soalan lain? Ya, saya. Okey, soalan abang kita, kalau orang tu dalam kes ada pekerjaan, boleh tak tangguhkan solat? Adakah khas untuk doktor saja boleh tangguhkan? Dia bila doktor ni dia berkaitan nyawa. Kan, macam tadi keselamatan pesakit dan sebagainya. Kalau kita tukar tajuk, maksud dia dalam mesyuarat tadi, saya nak terkencing, boleh keluar tak? Boleh, dan boleh solat lah. Kalau boleh break untuk berkencing, maksud dia boleh break untuk solat. Saya faham, tapi cerita dia kita ni balik. Sebab beza dia adalah apa kita jaga. Apa kita jaga. Kadang-kadang macam kes parlimen lah. Dan soalan parlimen patut tak bersidang. Kadang cak carut je, orang bukan buat benda baik pun. Tak betul kan? Monyet ni sekian kan. Baik pergi solat dulu. Gaduh kawan. Kita sibuk. Kau parti apa kan? Buang masa. Tapi nak fahamkan, kadang-kadang benda tadi tak perlu pun dia bising-bising pun, benda dah lulus. Dia datang bangkang pun tak jadi apa, pergi solat. Solat. Buang masa, faham tak? Bagi saya macam itulah, macam kes mesyuarat tadi pun macam tu, awak boleh lari 5 minit untuk buang air, kenapa tak lari solat kejap? Cuma, restriction ni, kes dia adalah masalah kena pergi surau jauh sebagainya. Sedangkan kita boleh solat tepi tu je. Belajar wuduk yang betul, kan? Kemudian, wujud betul, kan? Air secawan ni pun boleh cukup untuk wuduk. Kemudian kita solat tepi tu je. Belilah, download lah kalau pakai ni kan, yang waktu solat. Lepas tu tengok arah kiblat. Lepas tu solat lah. Apa masalah dia? Itu bukannya masalah, tapi jadi masalah sebab orang kita solat mesti di surau. Kedua, lantai tak ada sejadah tak boleh solat. Itu salah lah. Kan? Kadang saya secara pribadi lah, kadang keluar kan dengan isteri, tak sempat. Kita keluar pergi hal lain tadi, sampai sekian-sekian dia nak makan, betul? Tak solat lagi. Lepas tu saya pun tengok ruang untuk kita tepi-tepikan dalam restoran tu, saya solat situ je. Orang tahu ke pun nak sibuk kan. Kalau dia ada surau, alhamdulillah. Ini masalah lah, restoran Melayu surau tak ada. Restoran Chinese Muslim ada. Japanese Muslim ada surau. Kan? Yang Muslim tak ada, Melayu Muslim tak ada surau. Pelik kan? Patut sediakanlah ruang sikit, kecil je, tak apa, untuk orang berdiri. Kan? Kadang orang kita ni tak ada kepekaan tentang solat. Tapi macam nak peka tentang solat kan, time maghrib dia pasang lagu. Kan? Gitu kan. Itu masalah dia. Jadi basic dia kalau tak ada kan, macam kemudian restoran tu macam Mary Brown ke sebagainya kan, tak ada.
Tengok ruang tak ada. Tapi dalam restoran tu saya dengan isteri saya ada. Saya pergi belakang tu, saya tarik kursi sikit, saya solat lah, masalah dia. Itu cara mudah lah. Kita duduk di mana sekalipun kita boleh solat. Tak perlu pening kepala. Nak malu apa? Orang buka skirt tak nak malu. Awak kan orang buka skirt nampak sudah dalam, tak malu. Awak yang solat kenapa malu? Pasal tu sebab kenapa di antara sifat orang beriman ni, wala yakhafu fillah laumata laim. Tidak mereka takut pada Allah Taala celaan orang yang mencela. Dia bukan semestinya tak semestinya dalam contoh suratul Maidah kan. Dalam surah Maidah 54. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, ya orang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dengan kamu daripada agama Allah Taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datang dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang kaum ni Allah sayang mereka, mereka cinta Allah. Mereka sayang Allah Taala. Allah Taala sayang mereka dahulu. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka rendah diri kepada orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, mereka bertegas pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Taala. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tak bimbangkan celaan orang mencela. Terutama dalam bab solat. Solatlah. Pasal benda ni berlaku kan, saya cerita dulu kan, yang orang pergi perarakan hari kebangsaan. Benda manusia tu boleh kata juta kan. Ramai yang tak solat. Alasan lantai ni tak ni, entah anjing lintas, entah sekian. Macam mana? Pasal itu yang kita kata trend ni tukar. Kalau kita boleh solat 3 minit, 4 minit sebelah tu, orang bukan Islam pun tak kisah. Dia nak mesyuarat, sambung balik mesyuarat lepas tu. Sebab as if kita pergi tandas, hilang kan, dengan kita solat sama je. Sebab tu tak jadi alasan lah. Macam kes doktor tadi, ataupun jaga sempadan, ataupun jaga polis trafik, jaga trafik dan sebagainya, diorang kalau diorang hilang, habis masalah. Lagi dahsyat. Dan terpaksa adalah kena tunggu. Lepas tu tengok jaga-jaga yang jaga Masjidil Haram tu kan, tengah orang dan solat, dia orang duk tunggu kat situ dekat pintu. Yang jaga pintu tu kan, kena tunggu. Kau nak tunggu nanti kan anda datanglah orang masuk, bukan-bukan bawa ini bawa itu. Kan dia jaga juga orang kat pintu tu. Itu orang-orang ni ada keuzuran untuk menangguhkan solat. Memang syar'i penangguhannya adalah syar'i. Sebab keselamatan, demi keselamatan. Okey, soalan lain. Tengok bola tak ada. Tak ada pun bola tu masuk mana pun. Bukan untung kita. Unless anda terlibat dengan judi bola. Itu soalan sebenar. Kalau anda buki, ya lah. Ada memang terlibat, kau tak ada untung pun. Menanglah Manchester ke, menang sekian ke, bukan bertambah duit kat bank kita. Tak ada Manchester menang. Tengok duit bank, alhamdulillah bertambah. Barulah betul. Macam mana? Yang tu kalau hantar sebut orang main bola marah hantar. Ana tak cakap yang tu. Ana tak cakap yang tu. Ana cakap lain. Ana kata pasal tak ada faedah. Siapa pun menang, tak memberi faedah pada siapa-siapa pun. Jadi seronok macam tu je. Masuk orang lain. Actually memang betul pun. Sepatutnya saya kata duduk siap-siap. If they said, kalau orang yang dekat masjid tu duduk siap-siap, dia takkan mukhalafah dengan masalah soft tadi. Dia duduk soft tak apa, dan bahkan dia duduk belakang imam pun tak apa. Yang problem sekarang ni orang tu kata, pakcik tepi-tepi. Tak adalah. Cuma tajuk dia sekarang ni masalah kursi tadi kan. Dia tak mampu berdiri lama, dia sakit, ataupun dia tak rasa selesa untuk berdiri lama. Tu je. Bolehlah kita kata bersandar dan sebagainya kan. Macam kes tadi kan disebut bersandar ke dan sebagainya. Dia pergi bersandar lah tu. Kursi ni macam anda bersandar, anda berdiri tapi anda bersandar sebenarnya. Sebab tu ada yang letak syarat dia mesti bawah saja, tak boleh ada penyandar belakang lah. Semua sekali itu tambahan-tambahan. Pasal benda ni, tajuk kursi ni tak pernah timbul asal. Dia cuma datang pada zaman kita ni bila inovasi pembuatan kursi ni makin hebat kan. Boleh buat kursi kecil tanpa buat kursi besar. Zaman dulu kursi besar nak bawa jalan-jalan. Sekarang kursi kecil kan, jadi tongkat pun dia dan sebagainya. So dengan sebab itu kita kata benda tu jadi timbul tajuk. Pada saya untuk asal, kalau orang tu sakit dan solat duduk je terus, habis cerita. Kan datang-datang orang kata boleh jalan, ya, tapi saya tak boleh bengkok kaki. Kalau saya bengkok-bengkok kaki kan saya sakit. Kan solat duduk. Solat duduk. Nak try fisioterapi gunakan solat boleh, tapi saya kata ia bukan kewajipan.
Bukan kewajipan. Tapi memang betul. Memang beberapa kali lah pengalaman jatuh motor dan terselio lutut dan sebagainya. Memang fisioterapi melalui solat sangat cepat. Sangat cepat. Paling-paling 2 minggu. 2 minggu, lepas 2 minggu tu dah boleh jalan macam biasa. Sampai kita datang-datang tu, orang kata, kata accident mana? Tak nampak pun rengkat. Tak nampak pun jalan tak betul. Dia wali lain. Wali lain. Ya. Yep, saya. Sebab tu saya sebutkan tentang perbuatan Nabi. Bila Nabi SAW ketika gali parit tadi kan, saya kan boleh je berhenti makan. Nabi berhenti makan tau, Nabi tak berhenti solat. Nabi berhenti makan. Yang Jabir bin Abdullah, dia sembelih anak kambing kecil, dia adun 1-2 roti, dia katakan bini dia masak, nanti aku panggil Nabi. Dan berapa orang. Bini dia kata jangan malukan aku. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi, dia bisik, ya Rasulullah, aku ada anak kambing kecil seekor, lepas tu aku ada roti banyak ni, main kau dan berapa orang, baik pergi rumah aku, kita makan. Tengah gali parit tau. Lepas tu Rasulullah keluar kepala dari parit, wahai umat Islam sekalian, saudara kita masak makanan tu kita. Diorang berhenti makan, tak berhenti solat. Nampak tak? Pasal itu sebab saya kata tadi, tajuk sekarang ni penangguhan kan. Ketika waktu tu diorang ada berhenti makan, tapi tak berhenti solat. Benda syar'i lah maksud dia. Kalau orang tu kata nak solat waktu time tu juga keadaan apa sahaja, jawapannya dia ada tak kepada kalian sampai tempat yang dia selamat? Dan ada tunggu sana lagi baik. Sebab tempat yang dia akan sampai selamat tadi, dapat solat dengan betul, better dia buat kat situ daripada dia buat dalam keadaan tak sempurna tadi, tak menghadap kiblat dan sebagainya. Sebab dalam peperangan, yes, dia solat khauf dipanggil, solat ketakutan. Memang Nabi solat tak kira timur barat, tak kira sekian, solat fardu. Bahkan solat tu dalam keadaan berpedang. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kan? Allah Taala kata dalam Quran ayat 238 tadi, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu ketakutan, 239 kalau kamu ketakutan, maka solat dalam keadaan berjalan kaki atau menunggang. Itu ketika pertempuran. Itu soalan tanya, adakah traffic jam kita hadapi macam pertempuran? Jawapannya, taklah. Taklah. Kalau kita ketakutan lari musuh, yes. Kata dikejar kan. Musuh kejar, kita tengah lari. Lari. Nak terpaksa solat dalam keadaan macam tu. Ya, betul. Boleh buat solat macam tu. Dia solat khauf. Solat ketika tengah menyelamatkan nyawa diserang oleh musuh. Ketika pertempuran, ya. Kalau tidak, tak boleh lah. Sebab tu kita kata kena consider apa benda menyebabkan kita nak solat khauf tadi. Faham? Okay. Kau kena gelak. Tak lah, boleh kejar serah diri lah. Kau mengangut ada polis kejar musuh. Polis kejar itu maksud dia awak serah diri lah. Awak salah. Pelik itu. Baik. Wallahu a'lam, kita berhenti sini. Tak sambung ayat, tak sambung soalan pun dia panjang. Okay. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.